You ingat I ni banduan you ke? Betul lah cakap Imran. Nasib baik I simpan resip. Lepas ni I pergi pulangkan balik. Fine. You boleh pulangkan balik. Fine. I lepas balik surat nanti I pergi pulangkan balik. Okey, dan I pula sanggup sedut semua habuk dekat dalam rumah ni guna mulut I daripada menjadi bibik you. Fine. FYI. No, FIY. You dah tak slow-mo I dah. Fine. Nak cium cakap lah, nak cium kan? Oh, vacuum! Kara, happy anniversary. Calculator. Come here, baby. Sexy sayang. Wow. Janganlah, you ni malulah buat macam ni. Nanti kalau anak dengar macam mana. Oh my God. You ni... Tak apa, I pun ada. Oh, my vacuum sayang. Memang kita akan ketawa bila tengok lakonan mereka dalam Kampung People. Dan Kampung People ni orang kata antara series yang menjadi kegilaan masyarakat kita di Malaysia. Tapi apa yang kita boleh ambil dari cuplikan ataupun petikan drama tu tadi, sebenarnya suami dan isteri tu tadi, mereka banyak bersembang. Terutamanya dalam bilik tidur. Okey, kalau tidak keterlaluan, boleh saya tanya awak dan Raja Syairan, memang hari-hari akan ada pillow talk ataupun ada hari-hari tertentu? Boleh dikatakan hari-hari akan ada pillow talk ni sebab saya rasa benda ni adalah sesuatu yang sangat-sangat saya look forward setiap hari. Kalau tak bersembang sebelum tidur tu rasa macam tak sah. Okey. Baik, itu Uyaina dan Raja Syairan. Tapi kita nak tahu jugalah tetamu kita di studio bagaimana pillow talk ataupun sembang bilik tidur mereka. Di studio kita bersama dengan Nubhan Ahmad dan juga isteri Dr. Afifah Hidayah Taufik. Senyuman yang sangat-sangat manis. Kedua-dua dia nampak macam baru je tapi sebenarnya 7 tahun ya? 7 tahun dah. Alhamdulillah. Okey. Sekejap lagi mungkin boleh kongsi sedikit tips. Boleh, insyaAllah. Jejaka diri sebelah tu ialah. Itu perlu kenalkan ke? Semua orang dah kenal. Tapi kita kenalkan juga lah. Kita bersama dengan Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad selaku pakar motivasi kita pada hari ini. Baik, terima kasih. Makin hari makin muda Doktor nampak. Nanti saya ceritakan rahsia pillow talk tu. Okey, baik. Hari ini kita nak bercakap tentang sembang bilik tidur. Okey, kita nak bercakap tentang pillow talk. Okey, mungkin rata-rata dalam kalangan suami isteri ni mungkin ada yang mempraktikkan pillow talk ni sebelum tidur. Tapi kita nak tanya dulu pasangan kita pada hari ini. Dr. Fi, Nubhan, siapa nak cerita dulu? Ada ataupun tidak pillow talk ni untuk anda berdua? Saya dululah ya. Sebab bibir saya macam menggigil sikit ni. Tak, sebenarnya ada. Memang ada dan perlu pillow talk ni sebab kita nak kenal pasangan kita macam saya. Saya bercakap kita dah 7 tahun. Baru 7 tahun. Belum dah macam doktor kan, dah lama kan. Dan kita pun banyak lagi nak belajar dalam rumah tangga ni. So pillow talk tu bagi saya perlu sebab masa tu tenang relax. Dan masa relax tenang ni kita boleh menerima dan boleh tolerate sama sendirilah kan. Tak adalah macam tengah-tengah nak masak tiba-tiba cakap yang sebenarnya kita nak gini. Nak membetulkan hubungan pun saya rasa dalam keadaan pillow talk tu sesuai lah. Semua orang dah tenang kan. Kalau dalam keadaan kelang kabut ni susah sikit. Otak tu tak center sikit. Kan? Jadi bila dah center tu mungkin boleh terima. Boleh capailah juga matlamat kita tu apa yang kita nak dalam rumah tangga kan. Betul tak Yang? Janganlah anggap-anggap kan. Saya betul lah sebab dia pandai tahu. Dia tahu wife dia waktu ni kan senang nak masuk. Senang bila dia curahan hati dia tu kan. Waktu malam tu kita senang nak accept. Jadi dia pun banyak buat macam tu baru kita tu. Oh, you sebenarnya nak nasihat ni kan. Tapi waktu malam tazkirah lah banyak malam. Tazkirah malam. Tazkirah sebelum tidur nama dia. Tapi dia quality talk lah. Tak adalah sebab mengantuk ya kan je. Tak adalah kan macam tu. Kalau ada apa-apa pun, kalau macam ada masalah kadang-kadang kita satu hari tak tahu sakit hati dia ke, sakit hati saya ke. Saya akan tunggu juga waktu yang tenang dan relax malam tu untuk kita bercakap. Kalau kita bercakap terus, bagi saya dia akan mengeruhkan lagi keadaan. Dia akan makin meletup-letup. Tapi kan, Yana setuju tahu apa yang Nubhan dan Dr. Fi cakap. Sebab pilihan untuk kita, momen untuk kita bercakap tu perlu tepat. Sebab kalau kita salah masuk, kita nak berbaik, mungkin jadi lagi keruh lagi situasi tu. Mungkin
Dr. Tengku boleh kongsikan. Okey, topik yang sangat menarik sebenarnya. Dan bila kita bercakap tentang sembang bilik tidur, ia bukan sesuatu kadang-kadang tak rancang pun. Dan isteri biasanya dia banyak nak bercerita dengan suami dia waktu tu lah. Waktu tu dia tunggu saat nak bercerita, nak meluahkan perasaan dia, bukan perasaan yang negatif lah kan. Jadi oleh sebab tu dia tunggu saat itu, dan saat itu sebenarnya kita dah habis semua dah. Telefon dah tak pegang, kerja dah selesai, masak dah selesai, anak dah tidur, kita pun duduk kan. Duduk sambil-sambil, bukannya kita ni, kecuali kalau sangat letih tak dinafikan, tak dan kita nak sembang bilik tidur, letak kepala, tidur terus. Tapi kerap kali kita akan duduk dulu, ada masa, di situlah kita banyak bercerita. Dan banyak perkara-perkara yang kita ceritakan, mestilah syarat dia benda-benda yang boleh membina, menyuburkan hubungan suami isteri itu tadi. Ya, jangan kita ambil masa itu untuk mengeruhkan keadaan. Perkara-perkara tentang nak tanya tentang benda-benda yang tak perlu, ataupun meningkatkan, mengaibkan, memalukan pasangan, ataupun tanya soalan-soalan yang sensitif, itu bukan saatnya. Yang itu cari waktu lain. Kan? Yang itu cari waktu yang mana kita buat appointment dengan pasangan kita. Kan? I nak jumpa, I nak 5 minit masa you. Misalnya, itu waktu lain. Jangan waktu itu tidur. Mungkin mesyuarat mingguan. Saya banyak juga membaca artikel yang mengatakan Pillow Talk ni ada pelbagai kebaikan buat pasangan. Nanti kita nak tanyakan kepada doktor apa antara kebaikannya. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan juga pandangan orang ramai berkaitan topik kita pada hari ini. Jom. Sebelum itu ke sebelum itu? Sebelum itu. Kurang komunikasi yang paling ketara sekali adalah masa tidur lah. Masa tidur memang tak boleh bercakap lah. Kalau tidur je lah maknanya. Macam juga saya setiap minggu, saya akan brainstorming dengan isteri saya. Brainstorming tu maksudnya kita akan cerita apa masalah kita tentang seminggu ke minggu. Bukan bulan. Maknanya barang rumah tak cukup ke, apa keperluan dia tak cukup ke, baru kita buat calculate, baru kita buat bajet untuk berbincang dengan isteri saya, apa yang tak cukup, saya tak cukup ke, baru kita pergi sama-sama. Macam tu. Itu pendekatan untuk sesebuah rumah tangga untuk bahagia. Maknanya komunikasi itu sangat penting sebelum kahwin, masa berkahwin dan masa ada anak dan masa bila-bila, komunikasi itu paling penting. Bagi saya betapa pentingnya komunikasi dalam rumah tangga ni adalah salah satunya untuk elak salah faham antara pasangan, sebab bila kita tak berkomunikasi akan mulalah muncul segala-gala prasangka. Dan yang kedua, untuk kita kekalkan lagi seri dalam perkahwinan bila kita saling berkomunikasi antara satu sama lain. Kita kena selalu beringat kurang-kurangkan main telefon. Bila masa kat rumah, kurangkan dengan telefon lah. Tak penting pun nak tengok telefon, tengok orang, kita berhibur. Kita hiburkan diri kita dengan pasangan kita. Sebab yang ada dengan kita susah senang pasangan kita, bukan telefon tu. Telefon tu boleh membuatkan kita tidak bahagia juga sebenarnya. Okey, baik, itu dia pandangan mereka dan saya terhibur membaca komen-komen di Facebook. Saya rasa Mimi Nur Sharfila masa dia tulis komen ni dia blushing tau sebab banyak emoji dia gunakan. Mimi berkata, saya suka sangat berbual dengan suami sebelum tidur, tapi itulah anak-anak suka sangat datang mengacau. Pasti dia letak emoji gelak tu. Kalau saya tak berbual sebelum tidur, suami akan tanya, "Kenapa sayang? Awak okey ke?" Kadang saya pula tanya suami, "Sayang, awak okey ke? Penat ke?" Macam itulah kami suami isteri. Alah, comelnya. Tapi saya rasa apa yang dikongsikan oleh Mimi itu juga relatable dengan ramai orang. Macam Nubahan dan Dr. Fee sendiri dah 7 tahun mendirikan rumah tangga, anak pun dah ada 3 orang. Mungkin kalau kita nak mencari momen ataupun waktu yang sesuai untuk bercakap tu, mungkin akan ada kehadiran orang ketiga, keempat dan kelima. Macam anda berdua. Betul. Dia lompat atas katil. Anak-anak tu dah tak jadi pillow talk, itu dah jadi pillow fight. Tapi Dr. Fee sendiri mungkin boleh kongsikan betapa pillow talk ni di hujung hari sebelum kita tidur tu sebenarnya sangat-sangat membantu pasangan suami isteri. Sebab untuk saya as a career woman juga, Nubahan pun businessman. So kita waktu siang tu selalunya busy. Kadang-kadang nak jawab mesej pun tak sempat sebab saya buat passion kan. Nubahan pun dengan business dia semua tu, jadi tak ada masa. Jadi malam tu adalah waktu yang terkena bertemu, bertembung kan. Jadi malam tu adalah waktu yang paling senang lah untuk kita orang berjumpa tanpa rasa dia pun nak fikir bisnes dia, saya pun nak fikir pasal passion ke apa ke, tak ada. Jadi waktu malam tu waktu yang kiranya
that's the only time sesi lah heart to selalunya. heart ke. Kita orang Dan selalu panggil heart to heart sebenarnya. kadang-kadang kan saya kena tadah telinga tau. Dia akan ceritakan kisah daripada mula dia keluar rumah sampai passion yang terakhir. Kita dah habiskan storytelling hari tu. Aku macam ya, panjang. Tapi awak dengar lah juga. Tapi dengar lah. Itu waktu kita nak bersembang. Sekejap, Dr. Fee, high five sikit. Sebab saya pun begitu. Saya rasa golongan isteri-isteri ni akan bersetuju dengan apa yang kita kongsikan. Sebab suami ni memang kena dengar. Isteri kalau dia buka cerita, dia dah masuk gear tu. Dia macam nak break tu susah sikit. Okey, saya high five dengan diri sendiri je. Tapi ya, Nurhan. Dia akan cakap kat saya, yang hari ni ada beberapa ribu patah perkataan lagi tak habis. So, you dengar. Matilah aku ni. Tapi dalam luahan cerita dia, saya faham lah penat kerja dia macam mana. Sebab orang lelaki ni dia jarang nak mengadu. Macam saya pun penat juga. Dia cerita dia penat kan. Tapi aku tak penat ke? Gitu kan. Tapi sebagai lelaki saya rasa saya cuba faham cerita dia dan kita dengan communication tu saya rasa kita release. Kita release, kita dapat, kita berapatkan lagi hubungan kita. Yalah, inilah pengalaman kita orang lah kan. Nak cakap lebih kan 23 Tapi tahun. saya rasa bila kita dapat cakap malam tu habiskan all out kan. Nak tidur pun senang, lebih relax kan. Dia tergelak sebab dia pun sama lah kot. Habiskan all out. Tu sangat betul tau, Sugi. All out kita sembang ni. No, dah dengar bunyi dengkur. Tiba-tiba dah tertidur dah. Sebab syok sangat mendengar apa yang anda kongsikan kan. Dan mungkin doktor di sini nak tanya, ada orang pillow talk, dia tak payah talk pun. Tak payah sembang pun, dia duduk ke dia tengok movie, chill, baca buku. Tapi saya baca juga kalau nak adakan pillow talk ni, antara benda yang perlu diketepikan adalah handphone. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan bagaimana suasana yang orang kata kondusif untuk pillow talk. Ideal. Kalau kita kata suasana yang ideal, pastilah tanpa ada sebarang gangguan. Kan? Kalau saya sarankan beginilah, kalau katakan kita ada telefon, pastikan telefon kita waktu dah sampai nak malam tu dah bateri tinggal 1-2% saja. Jadi kita tak ada pilihan, kita kena charge dia, tinggalkan begitu dan berikan fokus kepada pasangan kita. Tapi tak juga ada yang sambil charge tu lagi meletup. Jadi yang penting sebenarnya pillow talk ni kalau kita tengok pertamanya sekali dia boleh mengeratkan lagi hubungan dan contoh dia saling memahami kan antara satu sama lain, tempat kita luah perasaan dan juga bila kita kata pillow talk ni untuk tingkatkan keintiman kan. Jadi bila cerita balik kan, walaupun kita dah berpuluh tahun kahwin, cerita masa zaman muda dulu, cerita masa zaman bujang dulu, macam mana bertemu dan bercinta, berkasih sayang, itu antara perkara yang menyuburkan, mengingatkan. Cerita pasal susah senang bersama kan, cerita pasal anak-anak. Jadi benda-benda ni semua menyebabkan kita rasa seronok kan, seronok dan ada orang yang menjadi pendengar yang baik. Sebab antara terapi kepada sesiapa saja suami ataupun isteri adalah ada orang nak dengar luahan dia. Kadang-kadang kita tak harapkan pun pasangan kita boleh selesai masalah kita. Tetapi bila kita dah luahkan tu, kita rasa macam terlepas satu tekanan emosi itu tadi dan esok kita bangun pagi dengan segar kan, boleh bekerja dengan lebih baik lagi, lebih bagus, lebih fokus kepada kerja-kerja kita. Jadi penting sebenarnya pillow talk ni. Jadi manfaatkanlah, sebab pada saya itulah antara masa yang paling berkualiti sangat antara suami dan isteri. Betul tu. Saya sangat-sangat setuju dengan apa yang Dr. Tengku katakan tadi. Banyak kebaikan sebenarnya pillow talk ni. Kejap lagi kita nak tanya Dr. Tengku, apa yang akan terjadi kalau tidak ada sesi pillow talk, sembang bilik tidur antara pasangan. Mungkin ada perkara-perkara yang tidak diingini yang boleh terjadi sekiranya tak ada komunikasi di bilik tidur seperti ini. Tapi sebelum tu saya nak tanya dulu kepada Dr. Fee dan juga Nurhan. Biasanya pillow talk, sembang bilik tidur anda berdua ni berapa minit? Lama ke, sekejap ke ataupun macam mana? Dia tengok kes. Wow, case to case Kadang-kadang tu lama jugalah. Terbawa-bawa ya. Terbawa-bawa, kadang-kadang sekejap je. Kadang-kadang saya mengilat. Dia tak ada episod pertama hari ni, esoknya continue ke episod kedua? Ada. Jarang lah. Ada je kes baru. Kes baru masuk. Kes baru tu banyak-banyak sangat. Jadi kes lama tu lupakan je lah. Yang malam ni habislah, malam ni esok buka lah topik baru. Tapi mungkin itulah kan juga Sugi, Dr. Fee. Kalau kita bercakap tentang pillow talk ni, dia bukannya perlu masa macam talk show kita sejam. Dia walaupun seringkas 5 minit pun sebenarnya itu pun dah cukup sebenarnya. Betul. Janji dapat cakap tu kan, janji dapat ada komunikasi hari tu kan.
Kalau tidak, tak ada langsung kan, tak ada langsung komunikasi kan. Jadi malam tu lah. Saya nak tanya juga, pillow talk ni mungkin ada orang bagi mereka pillow talk ni situasi yang sangat chill, kita sembang-sembang, tapi ada orang menggunakan pillow talk ini untuk membuat ataupun mengambil keputusan yang besar, discussion kan. Jadi bagi anda berdua, ada tak pillow talk ni digunakan untuk membincangkan hal-hal yang mungkin future anak-anak, nak hantar ke sekolah mana, macam ada yang isu-isu yang berat anda sembang sewaktu pillow talk? Kalau berat sangat tak adalah. Tak adalah. Kita orang lebih kepada hati ke hati, sembang-sembang pasal kita orang berdua, pasal anak-anak masuk juga. Tapi kalau untuk keputusan yang besar tu, saya rasa perlukan perbincangan yang lebih teliti macam lah. tadi doktor katalah, perbincangan mungkin mingguan macam yang macam meeting mingguan tu kan. Macam tu. Kalau macam saya dengan Syahiran semalam, kita orang baru je bersembang tentang kereta baru. Tapi more kepada impian kereta apa. Ni cantik kereta ni you. Kita ni memang cantik, ni sesuai dengan you. Jadi dia lebih kepada angan-angan dan cita-cita yang dia bagi semangat dulu kan. Dah bagi semangat, masuk-masuk semua semangat tu. Nanti bila dah meeting yang mingguan tu, kita dah tahu dah agak-agak kan macam mana. Ada satu komen di Facebook tadi saya terbaca yang mengatakan bila pillow talk ni jangan ungkitkan perkara yang lama. Biar yang positif sahaja dibincangkan. Baik doktor, tadi Yana dah tujukan soalan kepada doktor. Apa yang perlunya pillow talk kita tahu, tapi kalau tak ada pillow talk, apa yang akan terjadi? Okey, yang pertama saya nampak, kalau tak ada pillow talk, makna kita tidak memahami pasangan kita dan kita banyak bersangka-sangka. Kan? Terutama bab hubungan, banyak bersangka-sangka. Jadi bila bersangka-sangka ni, dia boleh membawa kepada kemusnahan. Kan? Sebab kita tak lepaskan dan kita tak luahkan. Jadi cerita untuk saling memahami dan sebagainya penting. Dan yang kedua, bila kita tak ada pillow talk, maka kita akan masing-masing buat keputusan masing-masing dan keputusan itu tidak mengambil kira pandangan-pandangan pasangan dia kan. Tengok pagi esok dia dah buat satu keputusan yang bila awak buat keputusan ni? Tak, semalam sebelum tidur saya fikir dia tak langsung tak minta pandangan pasangan dia. Jadi perlu pillow talk ni supaya sekurang-kurangnya pasangan kita tahu tentang hari kita macam mana, perancangan kita macam mana, kita sendiri kesihatan mental kita macam mana kan. Jadi itu sebab kadang-kadang kita tengok misalnya ada orang dia kata dia dengan suami isteri asyik bergaduh je, tapi anak bertambah juga setiap tahun kan. Jadi saya kata tang mana pillow talknya kan. Jadi sebab tu sebenarnya bila kita tengok pillow talk tu penting untuk kita lebih kenal pasangan. Sebab saya beritahu kalau setakat 7 tahun kahwin belum kenal sepenuhnya lagi. Kan saya 20 tahun kahwin masa tu 20 tahun pun baru kenal ada benda-benda baru yang saya kenal isteri saya kan. Ini dah 30 tahun kahwin, ada lagi benda yang kita kenal. Jadi oleh sebab itu perkahwinan ini adalah satu pelayaran yang sangat menyeronokkan apabila kita cuba saling kenal satu demi satu. Akhirnya barulah kita boleh kata kita kenal sepenuhnya pasangan kita tadi. Jadi pillow talk ni jangan diabaikan. 20 tahun, 7 tahun saya baru nak masuk. Saya itu masa 20 tahun, sekarang dah 30 tahun. 30 tahun. Dan saya terbaca juga yang bila kita adakan sesi pillow talk ni penting untuk gunakan deria-deria kita, lihat, dengar, sentuh, touch tu sangat-sangat penting sewaktu ada pillow talk. Mungkin pegang tangan kan. Saya suka satu. Saya ni suka kena picit. Jadi kalau sama. Jadi saya suka kalau isteri nak pillow talk dengan saya sambil dia picit. Maknanya dia kena picit dulu baru dia luahkan. Tapi betul lah bila ingat balik kan. Syahiran pun macam tu. Dia tahu dia bagi kaki je. You pun automatic lah. Dia kita pun macam hari ni kan baru mula habis tepi hari ni. Baik, banyak sebenarnya yang kita boleh bincangkan tentang pillow talk ataupun sembang bilik tidur ni. Tapi di hujung perbincangan ni kan, mungkin Dr. Fi boleh kongsikan, adakah pillow talk ni perlu setiap malam ataupun tak perlu setiap malam sebenarnya? Asalkan kita masih lagi ada pillow talk dalam masa seminggu, sebulan tu ada beberapa kali yang perlu ada pillow talk. Okey, untuk Fi sendiri, personally Fi rasa dalam minggu tu mesti ada 2-3 kali kan. Jangan lama sangat kan. Bila lama sangat takut nanti
macam-macam nak masuk topik, tak tidur pula kan. Jadi kita kalau boleh dalam seminggu tu ada 2-3 kali session dia kan. Tak adalah, tak perlu sehari-hari pun. Saya rasa macam hari-hari tu mungkin ada hari macam kata penat ke apa kan. Jadi kita kena faham jugalah lelaki ni kan banyak keluar, banyak outstation apa semua. So ada hari dia busy, so saya it's okay kan. Tapi kalau boleh dalam seminggu tu adalah sekali dua macam tu. It's okay for me. Yang pasti malam ni ada pillow talk, walaupun tak ada apa untuk diborakkan, dia nak massage tu hari ni. Okey, baik. Yang pasti kami nak ingatkan anda yang pillow talk ni yang penting kita communicate dan jadilah pendengar yang baik dan menjadikannya communication yang berkualiti. Betul? Mungkin lepas ni kita akan ada topik pillow talk 2.0 dengan tetamu yang sama tapi sambung pula lepas ni. Sebab banyak lagi yang kita nak bincangkan. Apa-apa pun kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Tengku Asmadi, kepada Nubhan dan juga Dr. Afifah atas perkongsian pada hari ini. Diharapkan lepas ni kan buat pasangan di luar sana yang belum pernah ada sesi pillow talk ni, mungkin boleh orang kata mengamalkan pillow talk ni setiap malam. Lepas tu makin lama makin kurang. Boleh start hari ini mungkin? Mungkin boleh. Jadi kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI.